Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Berita yang menggempakan sahabat semua dikatakan PAS diperalatkan oleh Parti Bersatu. Ini antara satu kenyataan persoalan yang menarik untuk kita fikirkan. Dan perkara kedua yang menarik juga untuk saya kongsikan adalah Perikatan Nasional pula membina persepsi dengan menipu. Ya, dengan mengatakan kerajaan ini gagal lah, kerajaan gagal kawal ekonomi, pulihkan ekonomi. Tapi hakikatnya sahabat semua, adakah anda boleh percaya dengan kata-kata daripada pendusta, pengkhianat, ya, daripada Perikatan Nasional? Ataupun anda percaya dengan fakta yang jelas menunjukkan ekonomi negara kita baru terkini, KDNK negara kita meningkat lebih daripada jangkaan pakar-pakar ekonomi dalam negara kita. Pakar ekonomi hanya menjangkakan sebanyak 3.8 ya, capaian KDNK untuk suku kedua ini, tapi lebih daripada yang dijangkakan sahabat semua, yaitu 4.8%, lebih tinggi, ya, tidak terjangka dalam jangkauan akal fikiran kita sahabat semua. Itulah sebenarnya yang berlaku. Tetapi para penipu, para pembohong, penfitnah ini ya terus menerus untuk menyebarkan berita palsu mengatakan kerajaan ini gagal dan sebagainya. Jadi hari ini seorang pemimpin muda daripada keadilannya membuat satu kenyataan yang menarik untuk saya kongsikan. Katanya, PN jangan kaburkan fakta pemberian subsidi bantuan tunai lebih tinggi daripada kerajaan PAS dan juga Perikatan Nasional Bersatu. Jadi peningkatan bantuan subsidi dan tunai pada era kerajaan Madani lebih tinggi berbanding pada era pentadbiran Perikatan Nasional. Bagi Ketua Penerangan Angkatan Muda Keadilan Pulau Pinang, Absar Nurasraf, susah mau sebut nama ini, tuduhan kerajaan zalim yang dilontarkan oleh pembangkang sejak kebelakangan ini hanyalah usaha untuk memperbodohkan rakyat dan tidak seharusnya dipercayai, terutamanya dalam kalangan masyarakat Melayu. Katanya lagi, malah penyasaran subsidi adalah usaha kerajaan untuk mempertingkatkan lagi bantuan tunai kepada rakyat. Tambahnya, banyak tuduhan pembangkang kata kita tidak mendengar rintihan rakyat. Tapi mereka tidak sedar bahwa bantuan sekarang jauh lebih tinggi daripada peruntukan yang pembangkang beri semasa mereka jadi kerajaan, Perikatan Nasional, PAS dan Bersatu. Banyak tuduhan pembangkang kata kita tidak mendengar rintihan rakyat, tapi mereka tidak sedar ya dengan apa yang mereka lakukan. Kerana apa? Mereka telah dikaburi ya dengan sikap halobah, tamak, mau berkuasa dan sebagainya. Jadi kata Angkatan Muda, Ketua Penerangan Angkatan Muda Pulau Pinang ini, kita ambil contoh belanjawan tahun 2024, bantuan tunai rahmah RM10 bilion, dan itu lebih tinggi daripada bantuan tunai era kerajaan PAS dan Bersatu Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, yaitu RM6.5 bilion sahaja. Saya teringat sahabat semua dalam sesi yang bakar menteri, Pak Pukari mengatakan kononnya bantuan kerajaan hari ini rendah, tidak dilihat berbanding ketika kerajaan Perikatan Nasional. Begitu jeleknya, begitu dangkalnya ya pengetahuan mereka, ataupun mereka sengaja mengatakan seperti itu untuk membina persepsi kononnya kerajaan ini tidak melihat, mendengar keluhan hati rakyat. Sedangkan hakikatnya hari ini kerajaan telah memperuntukkan bantuan tunai ramah BTR sebanyak 10 bilion ketimbang dengan 6.5 bilion ringgit. Jadi mana satu besar, 10 bilion atau 6.5? Adakah pembangkang hari ini menyatakan bahwa 6.5 bilion itu lebih banyak ketimbang dengan 10 bilion? Mungkin itu yang mereka fikirkan. Karena itu juga mereka mengatakan, kami sudah cukup jumlah, lebih daripada cukup untuk tubuh kerajaan. Mana yang lebih besar sahabat semua? 72 sekarang ini menjadi 60 berapa lagi ya, 64 kerusi ketimbang dengan 82 kerusi. Mana satu besar? Adakah 60 atau 82? Inilah yang menjadi muskil dalam fikiran saya sahabat semua. Adakah begitu dangkal sekali matematik mereka? Adakah begitu gagal matematik mereka? Ataupun cubaan mereka ini untuk membina persepsi, untuk memperbodohkan rakyat
ya, dan mereka sanggup lakukan apa saja walaupun apa yang dikatakan mereka itu adalah dusta semuanya. Justru Absal menasihati rakyat agar tidak termakan hasutan pembangkang yang cuba menabur persepsi buruk, termasuklah dakwaan kos sara hidup dan barang semakin meningkat harga setiap hari. Menurutnya, berbanding zaman Perikatan Nasional, PAS dan Bersatu, memerintah kos sara hidup dan harga barang jauh lebih tinggi, ya, selain bekalan barangan di pasaran tidak mencukupi. Jadi kena ingat zaman mereka dahulu, telur langsung tidak ada dalam pasaran. Harga minyak 5 kilogram ketika mereka jadi kerajaan RM35, sekarang hanya RM25 saja. Jadi mana yang tinggi? Adakah 25 atau 35? Pastinya walau cakap 25 itu lebih tinggi, karena otak mereka sudah dicuci oleh dalil-dalil yang menyesatkan daripada PAS dan Bersatu. Katanya lagi, sebab itu saya ingatkan orang ramai jangan termakan dengan sentimen pembangkang semak rekod semasa mereka jadi kerajaan. Hakikatnya ekonomi Malaysia berada dalam keadaan yang baik apabila unjuran suku kedua naik kepada 5.8%. Satu perkembangan positif sebegini adalah bukti dasar yang dibawa kerajaan sekarang adalah berada pada landasan yang tepat. Tapi semua data-data, semua maklumat-maklumat ini dihiraukannya oleh walaun-walauntit, pemimpin-pemimpin daripada PAS dan Bersatu. Ya, kerana apa sahabat semua? Kita tahu kepakaran mereka adalah untuk memusingkan fakta, membuat penipuan, untuk memperbodohkan rakyat dan sebagainya. Jadi perkara kedua, kita beralih kepada perkara kedua, yang mana dikatakan PAS sedang diperalatkan oleh Parti Bersatu. Apa sebenarnya yang berlaku, sahabat-sahabat semua? Jadi ini adalah sedikit kongsian, ya, ulasan daripada Norma Razwan. Walaupun Muhyiddin pernah berkata maksud PAS itu adalah parti ajaran sesat, Mahathir mengkritik PAS punca berlaku peristiwa Memalik. Wan Ahmad Faizal berkata penyokong PAS bodoh, PAS tetap menerima pemimpin-pemimpin daripada Bersatu. Sedangkan walaupun Datuk Seri Anwar tidak pernah menyesatkan PAS, DAP tidak pernah memperbodohkan PAS, Amanah tidak pernah membinatangkan PAS, tiga parti ini tetap dianggap musuh. Sebenarnya Muhyiddin sangat licik dalam permainan politik. Muhyiddin menggunakan Tun Mahathir untuk menjatuhkan Tun Abdullah Badawi, sehingga Pak La menzahirkan duka cita sikap Muhyiddin itu di satu pentas terbuka. Ketika kemudiannya Muhyiddin cuba menjatuhkan Najib, kononnya kerana kes Wan Indivis sebelum dijatuhkan, Najib telah bertindak lebih awal menjatuhkan Muhyiddin daripada kerusi timbalan Perdana Menteri. Tidak berpuas hati, Muhyiddin sanggup menyembah Anwar di penjara. Ihsan Anwar merestukan Bersatu untuk bersama dengan Pakatan Harapan ketika itu. Dan selepas PS berjaya memenangi PR14, Muhyiddin mengkhianati Mahathir dan juga Anwar. Akhirnya dia menjadi Perdana Menteri Kerajaan Terbukatap. Jadi sebenarnya Bersatu tidak mampu memenangi satu kerusi pun tanpa PAS. Jika tidak percaya, cuba PAS ambil sikap lepas tangan untuk PRK Negeri. Bersatu akan kena TKO, kata ulasan ini. Ketika Muhyiddin menjadi PM, dia tidak dilantik timbalan Perdana Menteri dari PAS. Malah Muhyiddin tidak mempercayai ulama PAS untuk memegang portfolio Menteri Agama. Mungkinkah Muhyiddin masih yakin kaitan PAS bermakna parti ajaran sesat? Tapi bila dia jadi kerajaan, Bersatu pula yang banyak bolot jawatan penting dalam kabinet. Manakala PAS hanya diberi jawatan berportfolio rendah dan juga jawatan pengurusi GLC sahaja. Bahkan semasa Muhyiddin menjadi PM pun dia lantik Ismail Sabri daripada UMNO sebagai TPM, sedangkan UMNO bukannya sebahagian daripada PN. Mengapa tidak dilantik calon daripada parti PAS? Menarik persoalan itu. Dan dengan pelbagai skandal Mahkamah Pemimpin Bersatu, dari Presiden Bersatu hingga naib Presiden mereka yang melibatkan anak dan menantu, dilihat PAS menjadi tukang cuci, PAS menjadi tukang cuci dosa-dosa tersebut. Jadi saya tertarik dengan ulasan veteran UMNO Mustafa Yaakob menyifatkan Bersatu tidak mampu bertanding atas kekuatan sendiri, tapi terpaksa menumpang kekuatan sekutunya, yaitu parti PAS. Bersatu terpaksa menggunakan logo PAS untuk bertanding dalam PRK Dun Negeri yang akan diadakan pada 17 Ogos ini. Bersatu tak berani menggunakan logo sendiri atau logo PN di Negeri sebab mereka tahu pengundi PAS tidak akan mengundi calon Bersatu. PAS dalam PN hanyalah kuda tunggangan Bersatu, di mana mereka digunakan untuk menggerakkan jentera bagi pihak Bersatu. Maklumlah, Bersatu bukannya ada kekuatan jentera pun, kata pengulas ini lagi.
Nampak tak betapa hinanya kedudukan PAS dalam PN elok lapas tunggang agama bersatu pula tunggang PAS. Terbaik ulasan ini sahabat-sahabat semua. Jadi apa pandangan anda? Ya, berkaitan dengan dua perkara ini, anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.